أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 2, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Muqaddamatun fil iman wal islam. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman itu pada syarak, iaitu tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan segala hukum yang didatang akan dia, akan segala hukum oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia, akan segala hukum daripada agama, diketahui dengan darurah. Contoh seperti segala i'tiqad dan ibadah dan muamalah dan munakahah dan janayah dan lainnya. Ketahui olehmu bahawa makna iman pada syarak. Ia nak pergi kepada pengertian iman. Jadi masuk kepada pendahuluan kita pada membicarakan iman dan Islam. Dia akan datangkan takrifan iman, kemudian didatangkan takrifan Islam. Kemudian pergi kepada rukun iman, kemudian rukun Islam. Ini hak pendahuluan dalam kitab Hidayatus Sibyan, satu risalah yang kecil, satu kitab yang kecil, pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni menyatakan akan barang yang, akan ilmu yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Ilmu yang tak dapat tidak bagi tiap-tiap mukallaf, maknanya ilmu hak fardu ain. Ilmu fardu kifayah tak dapat tidak juga. Sebab kalau sebut kata fardu, tak dapat tidaklah, mestilah kalau fardu. Termasuk fardu kifayah, tak dapat tidak juga. Tetapi kifayah memada, tak dapat tidak. Tapi ada seorang dah pandai ilmu tu dalam satu kawasan, lepaslah dosa atas orang-orang yang lain dalam satu kawasan yang sama. Orang lain wajib juga tu, bukan wajib atas seorang ilmu fardu kifayah.
Cuma seorang pandai, orang lain tu tak dosa. Bukan mereka tak wajib. Wajib, tapi mereka tak belajar hak ilmu fardu kifayah, mereka tidak berdosa. Tapi ilmu tu, ilmu fardu tak dapat tidak juga. Cuma lepas. Kalau ada orang hak pandai, seorang dalam satu kawasan. Kawasan Masafatul Qasri. Kawasan jarak yang boleh kasar sembahyang. Mana apa dalam lingkungan kawasan tu 90 kilometer. Kena ada seorang alim hak ilmu fardu kifayah. Tapi nak ceritanya tak dapat tiada juga. Tapi bukan atas tiap-tiap mukallaf. Bukan. Tak dapat tiada dalam satu kawasan. Hak fardu ain, ilmu yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Ilmu fardu kifayah tak dapat tiada bagi satu kawasan, bukan tiap-tiap mukallaf. Tapi fardu tak dapat tiada juga, wajib. Kita buat contoh mudah gak hak semayang kita lah. Semayang janazah wajib tu, tapi fardu kifayah. Maknanya seorang di kalangan orang lelaki yang sembahyang, maka lepaslah dosa daripada orang lelaki yang lain. Tapi adakah lelaki yang lain tidak fardu? Fardu juga. Maknanya semayang ramai-ramai tu pahala fardu belaka. Sudah semayang, ada pula mari semayang pula sebab mayat pun tak akad lagi. Fardu juga, boleh fardu juga. Tapi kalaulah seorang je semayang, maka lepaslah dosa atas orang-orang yang lain. Tapi orang lain pun fardu juga. Kalau semayang, boleh pahala fardu juga. Jadi kalau hak fardu wajib ni memang tak dapat tiada. Cuma bezanya, kalau tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, itu ain atas seorang. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibiyan, risalah yang kecil ni, dia nak menyatakan ilmu hak fardu ain yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf, bahawa mengetahui akan dia. Bahawa mengetahui, macam sebut dah lah hak kuliah kita, hak sebelum daripada PKP 2.0 disebut tau. Mengetahui dengan bahawa belajar sehinggalah kita tahu. Belajar sehinggalah kita tahu yang mana yang tak dapat tiada bagi kita adalah belajar. Talabul ilmi, tuntut ilmu, itu tak dapat tiada. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu fardu atas orang Islam lelaki dan fardu atas orang Islam perempuan. Orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Hak tu benda ni hak wajib kepada kita mengetahui, tahu, reti, faham. Itu kurniaan qada daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum PKP tu panjang dah saya cerita hak berkaitan dengan hak kewajipan atas kita. Buat asbab, ikhtiar usaha. Cuma kalaulah Tuhan tidak qadakkan kita ni reti, tahu, faham, kita wajib kena belajar sampai ke mati ilmu yang tak dapat tidak. Atas tiap-tiap atas fardu ain ni. Hak fardu kifayah tak dapat tidak, tapi ada dah orang hak mengaji lepas bahagian kita. Faham tak ni? Jadi kalau kita ikhtiar usaha buat asbab, kita belajar, tapi pesen kita ni lambat, ataupun pesen kita ni mula-mula
Ni reti. Mula-mula tahu reti faham, lama-lama hilang pula. Dia kena ulang balik belajar. Ada ni. Ulang. Ilmu mana? Ilmu yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf. Tak kita kata gak tak boleh nak alih. Ni kita sebut kata ilmu fardu ain. Lah kita maklumlah ilmu fardu ain. Sebut kata fardu ain, kita maklum juga wajib atas masing-masing tiap-tiap mukallaf. Jadi kalaulah ilmu fardu ain tu kita tidak belajar, berdosa besar, bukan dosa kecil. Dosa besarnya malaikat catat bila setiap saat selagi kita tidak memulai belajar. Wajib kita belajar. Tidak memulai belajar, malaikat akan catat dosa besar setiap saat. Jikalau kita tidak memulai belajar ilmu fardu ain. Yang mana orang yang tak belajar fardu ain dia kebar dah. Dia tak rasa apa dah. Walaupun dia tahu tu wajib fardu ain tu kena ngaji tauhid, fiqh, tasawuf, dia ada peduli je. Dia tahu tak wajib, dia tahu wajib fardu ain bukan fardu ain. Dia tahu belajar ke tak? Dak. Lepas tu kan dosa tu kan. Dia tahu tapi jadi kebar dah, jadi kalih. Ada ni. Jadi kebar jadi kalih. Sama macam orang hok tak semayang tu kan. Orang dah reti je kebar kalih dah dianya. Gitulah. Samalah dengan orang tak belajar. Bukan orang tak belajar ni dia lebih berat daripada orang hok tak semayang bang tu. Hok tak semayang bang tu dia pun sedarlah dia dosa dengan Allah Taala. Tapi orang tak belajar ni dia tahu fardu ain tapi tak sedar dia berdosa. Dia buat biasa je. Belajar juga, dengar juga. Hak mana? Hak tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf ke? Hak mana? Janji belajar. Jangan gitu. Cuma kita dia belajar dengan semayang ni kita boleh buat satu contoh, buat satu bandingan. Berapa? Boleh buat satu bandingan antara belajar dengan semayang. Sebab apa? Sebab sama-sama fardu ain ada, fardu kifayah pun ada, sunat pun ada. Kemudian mana besar kewajipan sembahyang tiang agama dengan kewajipan belajar fardu ain? Mana besar? Khilaf ulama. Tapi sama-sama besar. Cuma mana yang paling besar? Atau khilaf ulama. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan bahawa kewajipan yang paling besar selepas daripada iman adalah sembahyang 5 waktu. Pergi kepada yang keduanya, belajar fardu ain. Setengah pandangan tak besar belajar fardu ain lagi daripada kewajipan sembahyang. Sebab apa? Sebab nak berakidah macam mana, nak sembahyang macam mana kalau ilmu fardu ainnya tidak lengkap. Tapi nak ceritanya sama-sama besar antara kewajipan sembahyang fardu ain 5 waktu dengan kewajipan belajar hak 3 ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Sama-sama besar antara dua ni. Kita boleh buat bandingan sebab sama-sama fardu ain pun ada, fardu kifayah pun ada, hak sunat pun ada. Cuma dalam sembahyang ni kita tak jumpalah orang semayang 5 waktunya tak cukup, semai jenazahnya rajin. Ada. Dia kalau ada kematian, dia memang ada semai jenazah. Tapi semasa waktu tak cukup pun. Semayang, kadang-kadang tidur, kadang-kadang semayang. Tapi kalau semai jenazahnya memang dia ada seumur. Ada macam tu. Hak adanya semayang dalam waktu cukup, semai jenazah dia lari. Hak tu ada lah. Hak tu ada macam tu. Semayang jenazah, semayang waktu dia cukup. Tapi kalau semai jenazah, tak ada air semayang lah, begitulah, beginilah. Ada seumpama tu. Yang pelik laginya semayang sunat rajin. Saya sunat rajin. Semayang jenazah tu semayang fardu, pahala fardu. Tak tahulah sebab apa. Ada yang seumpama tu. Semayang waktu dia cukup, semayang jenazah dia tidak, dia duduk tanah. Naik cepat.
Orang nak semayang tak nak cepat. Dia suruh orang nak cepat. Lepas tu dia hik barangkali. Ni cerita orang lelaki ni. Mana tahu orang lelaki hik kan. Yang dia suruh naik tu kenapa? Cepat orang nak semayang dah. Dia pula maklum kepada orang ramai. Lepas tu dia perasan tak orang seumpama tu. Sebab sunat rajin juga. Ni rugilah orang panggil. Tapi je nak ceritanya, tak ada orang yang sembahyang waktu tak cukup tapi rajin sembahyang jenazah. Tak ada. Ada dah orang yang sembahyang waktu tak cukup, mai sunat rajin. Tak ada. Dia subuh tak sembahyang pun, duha dia sembahyang. Mana? Gila tau. Yelah subuh awal sangat, duha cerah dah. Duha bolehlah sembahyang. Subuh ni mengantuk. Jadi saya tak sembahyang subuh pun saya sembahyang duha. Tak ada. Kalau ada kita panggil orang gila dah tu, tak mukallaf dah tu. Itu kalau bab sembahyang. Tapi kalau bab ilmu, ada orang yang ilmu fardhu ainnya tak cukup belajar tapi rajin belajar ilmu fardhu kifayah. Ada ke tak seumpama tu? Ya ni. Ada orang ilmu fardhu ainnya tak belajar, duk bicara ilmu sunat-sunat. Fadilah tu sunat untuk membangkitkan semangat kita buat amal. Ilmu cukup dah fardhu ainnya. Amal malah amal sunat lah ni. Maka didatangkan ilmu membicarakan bab hadis fadilah kelebihan sunat tu untuk membangkitkan semangat kita buat amal. Ada tak mereka yang ilmu fadilah semata-mata, ilmu fadilah akidah tidak dibicarakan, ilmu fadilah ismayang tidak dibicarakan, ilmu fadilah berjemaah tidak dibicarakan, cerita bab fadilah semayang, fadilah berjemaah sahaja. Ada tak seumpama tu? Ada. Maknanya kalau kita buat bandingan dengan semayang, subuh tak semayang, duha rajin buat. Hak kita kata dah betul tu. Tak siumang seumpama tu. Kalau dah bab semayang tak ada orang buat, tapi dalam bab belajar kan. Walaupun kita sebut secara umum, orang tahu ilmu ada fardu ain, ilmu ada fardu kifayah, ilmu ada hak sunat kita belajar. Semua orang tahu seumpama tu. Ilmu agama Allah ni luas. Fardu ain belaka? Tidak. Orang tahu. Tapi lengkap tak ilmu fardu ain atas diri kita belajar ke tak? Tu kena pasti molek tu. Itu kena pasti molek atas diri kita masing-masing dan juga atas mereka-mereka yang dah bertanggungjawab kita. Kena fokus waktu. Kena fokus permulaan tu. Kemudian apabila kelas kita ni kelas umum bukan macam sekolah ni dia ada darjah pula dia ada pula hak A B C. Tu lain cerita. Jah 1 jah 2 jah 3 kemudian jah 1 jah 2 jah 3 ada A B C. Tu senanglah diatur. Adapun kita ni kelas umum, maknanya orang ilmu tahap jah 1 ke tahap jah 2 ke, orang baru nak belajar ke kelas yang sama. Orang hok cepat faham, orang hok lambat faham, kelas yang sama. Orang muda, orang tua, kelas yang sama. Jadi untuk umum seumpama ni memang kena fokus ilmu fardu ain. Hak tu. Kemudian tambahan pula ilmu fardu kifayah kalau ada pula waktu-waktu yang lain. Kita kena fokus waktu kemuncak. Hak saya biasa sebutnya waktu kemuncak orang kitanya maghrib lah. Tapi kita ni kalau boleh letak waktu kemuncaknya waktu duha kalau boleh. Tapi kalau lah hanya boleh atur kuliah hanya waktu maghrib sahaja, maka pastikan 7 malam tu fokus kepada hak fardu ain. Orang belajar, orang mengajar dan pihak masjid yang mengatur. Ini bab hukum hakam ni. Bukan benda kecil ni. Tapi ini kewajipan atas masing-masing. Orang belajar kewajipan atas sendiri. Orang mengajar kewajipan atas sendiri. Pihak yang diberi tanggungjawab untuk mengatur kuliah kewajipan atas diri sendiri.
Ada ni. Kalaulah kita kata orang mengajar dia pakai jalan je. Kita tengok dah tempat tu hak fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf ada ke tak, dia tak berjalan, dia berjalan sendiri je. Sama pula dengan hak mengatur, dia ikut suka dia je. Terkadang yang mengatur ni sendiri pun tak tahu bab ilmu pun. Dia kira asal ustaz nak ngajar ustaz ajarlah. Kita cuma nak masjid kita ni bunyi. Malu ke orang masjid kita maghrib senyap-senyap. Ni pernah ni. Sebab biasa bila minta maghrib lah dahulu, saya akan tanya, nak ilmu mana, nak kitab mana. Terpulang. Kita orang nak pastikan tempat kita ni macam ada kuliah. Tak ambil senyap, nanti malu kita orang persoal. Tu je. Mana apa ni? Beri tanggungjawab masjid kepada bukan ahli. Nabi kita dah kan, fantasi saat, tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Hancurlah rosak agama. Sebab kita ni tempat ilmu gak di masjid lah. Kalau kita kata di sekolah tu faham-faham lah. Kita sekolah belaka kan. Di sekolah tu kita faham-faham lah. Di situ fokusnya ilmu dunia, bukan ilmu akhirah. Jadi kita kata kat masjid lah. Patut di sekolah lah fokus ilmu akhirah daripada mojo tahun. Tapi dah dunia. Akhirnya fokus ilmu akhirah di masjid. Tapi siapa yang mengatur, yang diberi amanah untuk atur kuliah? Orang yang memahami ilmu akhirah. Hak mana fardu ain, hak mana fardu kifayah, hak mana hak sunat. Kalau beri pegang masjid pada orang yang jahil ilmu sendiri, fantasi risaah, Nabi kata tunggu kehancuran. Sebab kadang-kadang bila tekan bab ilmu ni, yalah orang-orang berkenaan lah, ustaz macam mana cadangan. Dia cerita tempat-tempat dia lah, tempat-tempat besar. Dia ceritalah tempat dia begini. Saya ni AJK juga ustaz tapi memang tak ada tauhid, ada ke tak? Tak ada. Ceramah umum adalah cerita bab iman, reka-reka umum. Tak boleh, kita kena fokus pada kitab. Satu. Yelah dalam orang ceramah tu ada cerita bab iman, reka-reka. Tak mahu gitu. Sebab kita nak biar pasti satu. Fokus pada kitab. Tak ada dia kata. Lepas tu pekoh bab taharah, pekoh bab semayang, pekoh bab semayang jemaah, semayang Jumaat. Tak ada. Tapi pekoh apa ada? Pekoh ni hak tinggi, hak muamalah dia kata. Lepas tu tasawuf adalah sekali sebulan. Lepas tu apa dia sekali sebulan? Kitab hikam dia kata. Sekali sebulan pula. Maka saya pun balik buka dalam FB tengok. Disebut nama tu kan, tengok. Ya sungguh goh sungguh. Memang besar-besar. Tapi bukan Terengganu lah, ni cerita luar. Besar-besar sungguh. Program penuh 30 malam. Penuh. Tapi berbentuk tazkirah umum sahaja. Memang betul macam AJK tu kata. Jadi macam nak atur, aku bawa bertanggungjawab lah kena atur molek ni. Jangan setakat ni mari sekali sebulan, ni mari sekali sebulan, ni mari sekali sebulan, mari ceramah. Tajuknya atas penceramah lah nak atur. Orang panggil apa? Orang panggil tak ada hala tuju ilmu agama, tak ada. Ada panggil ni sesak dan rupa belajar. Yalah. Tiap-tiap malam 30 malam. Yang datang tu pula selebriti lah. Bukan hak ustaz kengel-kengel lah, hak tak ada nama bukanlah. Hak hebat-hebat lah. Hak ni import hak hebat-hebat. Tapi macam mana penekanan ilmu tauhid, dia kata tidak ada. Penekanan ilmu fiqh bab semayang kita pun tidak ada. Penekanan ilmu tasawuf fardhu pun tidak ada. Ini anda berkata tunggu kehancuran bila diserah tugas kepada yang bukan ahli yang selayaknya. Itu cerita yang mengatur. Hak paling besarnya yang mengajar, saya sebut sok-sok muda. Sebab yang mengajar dalam kitab Sirrus Salikin 7 belah adab kepada orang yang mengajar. 7 adab kepada orang yang belajar. Muallim, guru, 7 belah adab. Muta'allim, murid, 7 adab. 7 adab je adab murid.
Tapi adab guru 17. Tapi dia ada ceritalah adab muallim, adab guru. Sebab apa? Sebab kena atas kepala seorang. Kalau kita cerita adab murid 7 tu bagi ramai-ramai. Tahu? Bagi ramai-ramai lah. Adab kita nak belajar. Adab kita nak belajar. Dan adab kita yang mengajar 17 tu macam nak kira. Adab besar nak mengajar ni kena pastikan yang diajar tu ilmu hak berkaitan dengan ilmu fardu ain. Tu adab besar tu orang yang mengajar. Nak ajar tu, dia kena pastikan dia ajar ilmu fardu ain. Sebelum nak pergi pula pada ilmu-ilmu fardu kifayah. Tapi terkadang orang mengajar ni hak fardu ain, dia ajar fardu ain. Ada tempatnya dia ajar ilmu fardu kifayah. Pada ni tiba-tiba ada orang baru-baru mari nak tupang belajar. Adab guru tadi dia kena peringat, awak kena pergi cari kelas bagi orang yang baru nak belajar. Hak kelas kita ni orang ngaji lama dah. Hak ilmu hak saja nak fardu kifayah, tu adab orang mengajar. Itu kalau waktu yang lain lah. Kalau waktu maghrib fokus kepada ilmu fardu ain. Itu penting kepada orang mengajar. Tapi kita orang belajar bertanggungjawab atas diri kita masing-masing. Sebab kita mukallaf. Jangan pula kita, ustaz saya kira memang saya akan belajar. Saya akan hari sokmo di masjid belajar. Iyalah. Lepas tu ilmu apa awak nak belajar? Orang mengajarlah mari ajar. Awak kena tahu apa yang awak nak kena belajar. Tahu fardu ain tauhid, fiqh tu hak mana? Atau orang mengajar lah. Tapi kalau dia ajar bukan fardu ain, dia dengan Tuhan lagi akan dipersoalkan. Tak, kita akan dipersoalkan atas diri kita masing-masing. Orang mengajar lagi besarlah persoalan dia. Ada lagi besarlah persoalan. Kita orang belajar ni bertanggungjawab atas diri masing-masing. Kita kena cari sendiri. Kalau tengok tempat tu hak banyaknya fardu ain tauhid contohnya. Kita fardu ain tauhid ni alhamdulillah duk ngaji sok modah. Kita nak tekan pula fardu ain fiqh, kita kena carilah pula tempat lain. Kita kena atur untuk diri kita, cari untuk keperluan kita. Ini kalau tempat tu fardu ain. Kalau tempat tu bukan fardu ain, kita kewajipan atas diri kita wajib belajar fardu ain. Tak belajar berdosa besar kita kena cari. Keperluan kita, kemahuan kita, minat kita memanglah tak sama. Kemahuan, minat. Ada orang ni kalau bab fiqh, bab ukur hakal semayang dia minat. Itu kemahuan kita, kesukaan kita. Tapi kita kena utamakan keperluan. Hak mana kewajipan kita? Tauhid ni Allah. Tak ada Allah tauhid kena fokus fardu itu keperluan kita. Beres keperluan barulah kita ikut atau kita minat. Kita minat fiqh lah banyak mana pun. Kita minat tasawuf lah banyak mana pun. Kita minat tauhid lah banyak mana pun. Sebab apa? Sebab kalau tidak fardu ain, fardu kifayah. Tapi keperluan kita kena cukup. Ni atas masing-masing. Atas masing-masing. Hak biasa tegur sawak contohnya, hak berkaitan dengan keperluan dan kemahuan ni, hak kita mudah nampak dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Kita ni, pendapatan kitanya koda je. Koda keperluan lah. Kemahuan nak tu, tengok tu berkenang, keperluan. Ke mana? Kita ni pendapatan lebih, keperluan sempurna. Apalah, nak beli tu, ikut kepada kemahuan kita, hak kita belilah. Tapi kalaulah untuk keperluannya pun orang kata ngam-ngam, tapi kita ni mak ayah ni kira kemahuan. Beli tu. Mewah. Lepas tu keperluan macam mana? Haralah kehidupan. Kita ketik tu. Maknanya kita kena tengok
keperluan barulah kita kira pada kemahuan kita, kita minat. Memang orang belajar tak sama minat, tapi keperluan, kewajipan kita terlebih dahulu atas diri kita masing-masing. Wajib kita mencari. Yelah, kalau kita katalah duduk kampung kita, keperluan kita apa? Beras, contohlah kehidupan. Tak ada beras, kita tak tunggu, kita akan pergi cari kedai kampung lain. Contoh. Sama juga keperluan ilmu ni. Ini adalah agama kita, akhirah kita. Kampung kita tak cukup keperluan fardu ain. Kita kena cari kampung lain lah pula. Kampung kita memang keperluan kehidupan kita memang tak ada. Kebululah kitanya, kita akan berpindah randah cari tempat lain. Sama juga kalau tempat kita ni tak ada orang-orang jauh fardu ain, tempat lain jauh ada, wajib kita berpindah, wajib kita hijrah. Kira macam mana? Kampung kita tak ada makanan, kita nak tunggu ke bulu gitu, ada, kita akan berpindah. Jadi kalau kampung kita, tempat hak dekat-dekat kampung kita tak ada hak fardu ain, kita wajib berpindah. Cuma sekarang ni alhamdulillah lah orang boleh mengikuti secara dunia sekarang. Sekarang live FB ke. Tapi nak ceritanya, kalau di tempat kita tak ada keperluan, kita wajib cari walaupun sampai peringkat berpindah. Wajib tu. Tapi kita berpindah hak bab belajar tak ada. Duk kampung tak ada kerja. Lepas tu pindahlah pergi duk Kuala Lumpur. Duk kampung tu mak ayah seorang tu, tak apa sihat mana dah tu. Tinggal mak ayah. Apa berpindah? Kerana hidup. Lepas tu mak ayah tak apa nak sihat duk kampung duk rumah tu, mereka yang suruh gilah hayawan bagus mak ayah. Sebab apa? Demi untuk masa depan kamu. Berpindah kenapa? Kerana untuk kehidupan. Tak ada masalah, bukan kata salah sini. Itu kehidupan sementara, kehidupan akhirah. Kita berpindah ke dak kerana kita nak belajar hak keperluan kita. Mana kita ni bukan berpindah tempat duduk lah kalau kita kata, cari tempat lain. Kuliah maghrib, kuliah subuh, duha, kita cari hak keperluan kita dan keluarga kita. Yang mana kadang-kadang kita bawa anak, kita orang tua kan bawa anak, nak cari tempat mana? Tauhid kita seumur dah ni, kita cari hak fiqh, cari hak tasawuf. Keperluan masing-masing, itu kewajipan kita. Kewajipan kita belajar sehingga kita boleh menguasai sekalian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Wajib sekalian. Alim ilmu fardu ain tu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Alim ilmu fardu ain wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mengetahui tu, tapi hak wajibnya kita belajar. Jadi dalam kita Idatus Salikin, Idatus Sibyang ni, dia menyatakan hak ilmu hak fardu ain lah. Maka batu dia tak panjang mana. Dia hanya cukup-cukup fardu ain, tapi nak kata fardu ain belaka dalam kitab Idatus Sibyang tidak juga. Dia huraian-huraian, kalau sifat 20 juga, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah pun didatangkan juga. Itu bukan fardu ain tu, itu fardu kifayah. Maknanya bukan fardu ain sajalah, tapi kira dalam ni cukuplah fardu ain, hak tauhid dengan hak fiqh. Cuma tauhid dalam kitab Idatus Sibyang ni hak tak adanya bab malaikah, kitab, kemudian hari akhir tu tak ada. Jadi hak bab hak kewajipan hak tak dapat tidak ni kita kena faham molek. Hak nak kita nak tahu dia punya fardu ain sukatan setakat mana, hak tu dalam kitab Minhajul Abidin comel dia cerita. Dalam kitab Minhajul Abidin comel dia cerita. Didatangkan dua persoalan dalam kitab Minhajul Abidin. Dua persoalan dalam kitab Minhajul Abidin. Persoalan pertama, apakah ilmu yang wajib atas engkau belajar? Persoalan kedua, hak dia, sakat dia, hak wajib kamu belajar. Dua persoalan kitab Minhaj. Kemudian Mazali pun datangkan jawapan.
Mari pun datang jawapan. Soalan pertama, apakah ilmu yang wajib atas engkau belajar? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kemudian Mazali pun datangkan hak sakatan fardhu tauhid setakat mana? Hak baki ni pun cerita fardu kifayah. Sakatan ilmu fiqhnya setakat mana? Hak fardu kifayahnya hak mana? Dia akan datang dalam kitab Minhajul Abidin. Hak sakatan ilmu fardhu tasawufnya setakat mana? Kemudian hak fardu kifayahnya hak mana? Itu penting tu. Sebab macam saya sebut sama-sama, kita hanya dapat belajar kodo-kodo duha, alhamdulillah, dan maghrib. Sebab kita kalau hak pekak orang hak baru-baru sungguh, tauhid, pekak, tasawuf bukan bilang berapa kali seminggu, kena bilang berapa kali sehari. Hak bilang berapa kali seminggu ni orang hak nak ngulang. Orang nak ngulang, tak apalah. Tauhid ada sekali seminggu, ada 2 kali seminggu. Fiqh fardhu ain ada sekali seminggu, ada 2 kali seminggu. Tasawuf fardhu ain ada sekali 2 kali seminggu. Hak gini ni bagi orang yang nak mengulang. Bagi orang yang baru nak belajar, tak ada cerita mingguan gitu. Hari-hari. Sebab apa? Sebab kewajipan belajar fardhu ain itu bermula daripada umur kita baligh. Bila kita baligh? 10 tahun dah kita baligh. Kita baru nak mula belajar. Dosa besar kita lama mana? Yang kita belajar tu amal kita sekarang, yang kita mati bila-bila masa. Lepas tu kadang-kadang kalau tanya saya kok, saya akan jawab secara lepas. Orang dia kata tak mampu Ustaz. Saya nak belajar ni Ustaz, saya baru belajar ni, macam mana? Awak pergi duduk pondok lah. Kan kawan tu duduk pondok macam mana, dia kata. Kerja buat ada ni. Cuti tanpa gaji. Setahun ke? Fardhu ain kalau hidup pondok, kita cari guru betul benar, sekejap je habis fardhu ainnya. Agama Allah ni ringan saja. Agama Allah ni mudah saja. Ini fardhu ain tak banyak. Maknanya kalau kita pergi pondok tak bolehlah nak ngaji ramai-ramai tu. Tu ngaji ilmu tinggi-tinggi. Kita cari satu guru yang boleh fokus kepada kita. Saya tak mau ngaji banyak-banyak. Saya nak asah fardhu ain tauhid, saya nak asah fardhu ain fiqh, saya nak asah fardhu ain tasawuf. Sekejap je. Cuti tanpa gaji lah. Sebab apa? Ini akhirah kita ni. Tapi masing-masing gitulah. Ada ni. Ada. Saya duduk pondok dahulu, ada orang bukan kata cuti tanpa gaji, berhenti kerja kerana nak belajar. Ada. Kerja molek-molek dah. Mari keinsafan, nak fokus pada belajar, dia berhenti terus. Bukan cuti tak apa, berhenti terus. Duk pondok. Kemudian dia pun selesai hak dia nak tu, hak fardhu ain, dia pun ni balik semula cari kerja lain. Rezeki Allah ni luar. Sampai pekat tu. Tu baru betul sungguh. Sebab kita hak baru nak belajar ni, dia tidak nak cerita bab minggu-minggu. Hari-hari kena ada. Duha, 2-3 kitab, 2-3 ilmu, maghrib. Kita fokus hak bahagian kita, keluarga kita masing-masing. Ke mana? Hak orang duk ngaji puluh-puluh tahun tu fardu kifayah belaka. Ilmu agama Allah fardu ain untuk sah ke 6 rukun iman. Hak fardu ain fiqhnya untuk memastikan sembahyang kita betul dengan syarat dan rukun, berjemaah kita betul dengan syarat dia apa semua. Itu fardu ain. Lepas tu bab puasa, nantilah dekat-dekat bulan Ramadan kita ambil tajuk puasa. Dan kita Aidatul Sibyang kita ada tajuk puasa. Masuk bulan Syaban, insya-Allah kita masuk tajuk puasa. Kita tinggal sekejap tajuk hak dalam kitab kita ni. Haji. Alah. Bagi orang yang nama dia naik, wajib fardu ain lah dia belajar. Kalau nama dia tak tahu ke bila, fardu kifayah tak belajar pun tak apa. Zakat berkenaan dengan kita je lah. Kalau kita berniaga, fardu ain kita belajar bab zakat perniagaan. Kalau kita ternak, fardu ain kita belajar zakat ternakan. Tu je. Kalau kita meniaga pun dia, ternakan pun tidak, tak ada lah hak bab zakat. Zakat apa hak kita kena tahu? Zakat fitrah, zakat ni zakat pendapatan, hak tu kita kena tahu. Hak kehidupan kita mudah saja. Hak tasawuf pula sekurang-kurangnya tahu 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. Satu-satu sifat tu kena tahu. Hak tu fardu ain kitanya.
Kata-kata sikit je. Cuma kita nak kena fokus, nak kena tupung molek. Lepas tu kau ngulang. Ngulang tu tak apalah. Berapa kali seminggu kelas tauhid, sekali 2 kali. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita hanya mengulang sahaja. Tapi kalau kita baru nak belajar, tak ada cerita bab minggu-minggu. Kalau cerita bab bulan, tak ada lah. Tu tak belajar orang panggil gitu. Hak keperluan ni. Kalau cerita minggu, kebulu lah. Boleh tak makan hak minggu-minggu? Hak minggu-minggu tu tambahan je. Hak bulan-bulan tu hak makan sedap. Sekali seminggu, sekali sebulan. Faham tak ni? Hak tetap dah, tu hari-hari. Cuma bezanya, makan ni tiap-tiap hari. Gitu je. Belajar ni tak. Kita menguasai ilmu fardhu ain, boleh lah kita berhenti belajar. Ataupun kita mengulang balik. Ataupun kita nak mendalami ilmu fardhu kifayah. Itu kena nilai atas diri masing-masing. Tidak ada orang yang boleh menilai. Macam mana ilmu fardhu ain kita. Ada pula orang kata macam mana ilmu fardhu ain. Saya nak kita tanya Tok Imam, kapun saya lah fardhu ain saya macam mana. Tok Imam tak tahu hak ilmu kita macam mana. Kemungkinan ilmu tauhid kita belajar dah masa budak-budak. Hak pekoh je kita tak belajar kurang laginya. Tak sama orang. Kita nak kata orang ni. Lepas tu kata atas diri kita sendiri. Atas diri kita sendiri. Tapi insya-Allah kalau kita jenis orang duk dengar semua berkitab, insya-Allah dia akan mengulangi ilmu fardhu ain, mengulangi. Tak ada masalah tu. Sedikit sahaja. Jadi kita ada sebiang ni, mudah-mudahan cukup bahagian kita. Cukup bahagian kita, hak bahagian tauhid dengan bahagian fiqh tasawuf, tu kitab yang 3 hak kita baca, hak sifat-sifat hati tu. Macam mana? Tu kena molek tu kena atu molek bahagian ilmu hak menjadi kewajipan atas kita. Kemudian dalam kitab sebiang ni dia akan memulai membicarakan bab iman dan bab Islam. Takrif iman, takrif Islam, kemudian rukun iman dan juga rukun Islam. Ketahui olehmu bahawa makna iman pada syarak iaitu tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasul. Membenar hati dengan Allah dan membenar hati dengan Rasul. Itu makna iman pada syarak, pada istilah syarak. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16 baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 16 baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketiadaan diam yang panjang, diam yang lama tau. Kita panggil panjang juga. Diam yang panjang. Kita biasa sebut diam yang lama antara dua kalimah. Dua kalimahnya dua kalimah takbiratul ihram. Mana dua kalimah? Allah satu kalimah, akbar satu kalimah. Jadi antara Allah dan akbar syaratnya ketiadaan diam yang lama. Allah lama-lama akbar, tak ada lah begitu. Mana diam yang lama ni? Iaitu diam yang lama. Syaratnya ketiadaan diam yang lama antara Allah dan akbar. Diam yang lama ni qada mana? Iaitu diam yang lama, diam yang lebih daripada qada bernafas dan penat, atau diam yang pendek yang dikosakkan dengan diam yang pendek
memutus akan takbirnya, takbiratul ihram. Ini syarat yang keberapa? Yang keberapa dah Rumi? Ha? Syarat yang ke-16. Dia ada 21 syarat. Kemudian kalau kita pakai hak Jawi, tak ada ditulis pertama, kedua, ketiga, sampailah yang terakhir 21, tak ada lah. Dalam hak Jawi, hak Rumi dia buat syarat. Syarat yang ke-16. Cuma syarat-syarat ni bunyi banyak, 21. Oh lah. Mana takbirnya dengan bahasa Arab? Bagi orang yang kuasa. Memanglah kita takbir dengan Allahu Akbar, bukan kita takbir dengan Allah Maha Besar. Tak ada gitu. Ni bagi orang yang kuasa. Kemudian syarat-syarat lain laginya, contohnya tertib antara Allahu Akbar, jangan Akbarullah. Syarat laginya ketika berdiri pada sembahyang fardu. Mana berdiri molek dah barulah Allahu Akbar. Tapi kalau masa daripada duduk congok bawah tu, nak naik itu separuh jalan Allahu Akbar dah. Oh, cepatnya. Tak ada lah seumpama tu. Ini cerita sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat, bukan takbir pada masa naik, takbir masa duduk pun tak apa. Sebab berdiri pada sembahyang sunat tidak menjadi rukun. Ataupun bagi orang sembahyang fardu tetapi berdiri tidak menjadi rukun apabila dia tidak kuasa. Sembahyang sunat berdiri tidak menjadi rukun walaupun dia kuasa gagah. Sembahyang fardu berdiri tidak menjadi rukun apabila dia tidak kuasa, dia lemah. Maka dia sembahyangnya duduk. Tak kuasa duduk, sembahyangnya mengiring. Tak kuasa mengiring, sembahyangnya melentang. Takbirnya dalam duduk ataupun dalam mengiring ataupun dalam melentang. Mengikut hak mana rukun lah. Kalau kuasa berdiri, fardunya rukun. Takbir wajib dalam berdiri. Tapi berdirinya lemah. Duduknya kuasa, maka rukun berdiri berpindah pada rukun duduk. Maka takbirnya wajib dalam duduk. Gitulah. Tu kita maklumlah, tak ada orang takbir melainkan dalam berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Kemudian dalam takbir ni kita kena jagalah. Tempat yang boleh dipanjangkan hanyalah lam yang kedua dalam lafzul jalalah. Allahu Akbar. Situ je boleh panjang. Allahu Akbar. Hal lain tak boleh panjang. Pada hamzah Allah. Jadi keluar maknanya, adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, orang lala Maha Besar. Allahu Akbar, Allah tu geduk, kompang tu akbar. Tu kena jaga. Sebab dia ni perkataan kalimah Arab ni kalau kita panjang dia akan keluar alif, keluar waw, keluar ya. Tu kena jagalah. Akbar alif kaf ra. Akbar jadi alif ra. Ada ni. Akan tubik satu huruf, berubah makna, tak sah takbiratul ihram. Jadi yang boleh panjang hanya pada satu tempat saja. Allahu Akbar. Cuba kita tengok orang azan, orang bang. Kan panjang dia bang kan. Dia punya suara nafas dia panjang, dia bang panjang. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika mana mereka panjangkan? Ketika Allah tu saja dia panjang. Ada ke tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, gandenglah jawapan dia. Tak ada. Mana apa? Tok Bila bang dia panjang, hanya satu tempat saya Tok Bila dipanjangkan lam yang kedua dalam lafaz Allah. Lam ha. Lam yang kedua tu. Allahu Akbar. Tu tepat awak boleh panjang. Dan di situ memang wajib panjang sebab di situ ada alif
selepas lam yang kedua. Selepas lam yang kedua ada alif sebelum ha. Kalau tak panjang situ kurang satu huruf. Sebab Allah dia ada 5 huruf. Hamzah, lam, alif, ha. Dia ada 5 huruf. Kita maklumlah. Dalam rukun qauli sembahyang, wa imma takbir, wa imma fatihah, wa imma tasyahud, selawat dan salam, 5 rukun qauli kita wajib pelihara huruf, pelihara tasydid. Wajib kena cukupkan huruf. Kurang satu huruf tidak sah rukun qauli. Sebagai contohlah, huruf Fatihah 142 kena jaga molek. Tasydid Fatihah ada 14 kena jaga molek. Di kesemua huruf Fatihah 156 kalau baca dengan Maliki Yaumiddin. Kalau baca dengan Maliki Yaumiddin 155 huruf. Huruf wajib kena jaga. Itu syarat untuk sah rukun qauli. Jadi huruf dalam Allah ada 5. Kalau pendek saja hilang satu huruf. Cuma yang saya peringat dah kuliah sebelum ini, memanglah dalam takbiratul ihram memang kita akan panjang Allahu Akbar, tambahan pula kita nak hadirkan niat. Memang kita akan panjang Allahu Akbar. Hak saya peringatnya, hak kuliah terdahulunya ketika membaca rukun qauli tasyahud akhir. Wajib kena pelihara huruf. Hak saya peringatnya at-tahiyyatu lillah. Kena panjang molek tu. Lillah. Jangan lillah mati kita, jangan. Lillah. Sebab apa? Sebab kalau mati hilang satu huruf, tidak sah rukun qauli tasyahud. Kita bicara hukum fiqh ni bukan bicara hukum tajwid. Hak tu hak nak kena beringat sikitlah. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, itu biasanya okey je lah sebab dia nafas masih lagi panjang. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu biasanya kita nafas panjang. Situ adalah mat dia tu panjang, itu ada. Hak biasanya at-tahiyatu lillah, sebab kita baca panjang dengan sunat-sunat. Mana sunatnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia tak apa nak pergi dah tu. Al mubarakatus salawatut tayyibatu, 3 kalimah di tengah tu sunat hai'ah jua, bukan rukun qauli. Rukun qaulinya at-tahiyyatu lillah, tu rukun qauli. Huruf kena cukup, tasydid kena cukup. Tapi kadang-kadang kita ni nafas tak berapa nak cukup. Jadi kadang-kadang di hujung tu lillah tu jadi tak berapa nak lagi tu. Kalau kata asyhadu alla ilaha illallah, tak ada ganggu apa tu. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tu tak ada ganggu apa tu. Ada ni. Tapi kalau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah, tasydid banyak situ tu. Tasydid ni pun ambil nafas kita dah tu, sebab kita nak kena terjah tasydid tu. Tayyibatul lillah. Kalau tengah tu huruf tak cukup, tasydid tak cukup, tak ada lah pahala sunat tu. Sebab tu bukan rukun qauli. Hak di hujung tu. Lillah, lillah. Lam tu tasydid kena jaga. Lepas lam yang kedua ada alif, wajib kena panjang. Kalau pendek saja hilang satu huruf, tidak sahlah rukun qauli tasyahud akhir. Huruf kena jaga. Nanti kita akan bicara telinga wajib kena dengar. Kita akan bicara nanti. Hak rukun qauli, telinga wajib kena dengar. Tasydid kita jaga. Panjangnya ada tapi suara sudah tak tubik dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Dengar tak dengar kita? Lillah tu dengar ke tak? Tak dengar, kena ulang balik lah. Sebab apa? Sebab selain daripada wajib pelihara huruf, wajib pelihara tasydid, wajib kita dengar akan sekalian hak rukun hak qauli tu, sekalian. Mana ni?
Ini cerita buat tasyahud akhir. Fatihah sama lah. Fatihah pun sama. Waladdallin. Ada tau? Lin tu ada ke tau? Ada. Telinga dengar ke tau? Ada. Sebab situ tu dah lah mak lazim 3 alif. Lepas tu ada tasydid pula atas lam. Lepas tu lam ya nun. Ujung tu kena jaga huruf. Jaga huruf. Ni. Telinga wajib kena dengar. Kalau dengar tak lin, dengar tak di telinga ni. Hak tu hak rukun qauli. Jadi hak permulaan tasyahud tu nak kena jaga sikit. Hak lillah tu tasydid atas lam yang kedua kena jaga. Alif selepas lam tu kena jaga, wajib kena panjang. Telinga kena dengar. Kalau kita napahnya tak berapa nak panjang dah, potonglah. Hak sunat bukan kita sengaja potong, kita daripada budak kita buat somok sunat tu, tapi kemudian tu kita tak mampu dah. Ni kena jangan betul benar sangat. Haji ni betul benar. Dia mengaji ni Fatihah. Dia mengaji, betul benar dia mengajinya. Tunggu dia ajar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan berhenti situ. Betul lah dalam mazhab Syafi'i kitanya aula di situ wasal, jangan wakaf. Aula wasal. Dia wasal lah, comel lah. Aula seumpama tu masa muda-muda okeylah, bila tua ujung tu. Dia dengar tak tahulah, tapi kita makmum ni lin tu memang kita tak dengar. Telinga dia mungkin dengar, wallahu a'lam. Boleh tanya balik tu, Haji hujung tu tak apa nak dengar, saya habis napah dah. Lepas tu berhentilah siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Tunggu, saya marah kalau berhenti situ. Betul lah, tapi tengoklah situasi macam mana kita sekarang, tua dah. Berhentilah situ. Sebab di hujung tu nak kena jaga tu. Mak lazim lah. Tasydid atas lam satu. Lepas tu lam ya nun tu nak kena dengar habis tu di telinga. Ni waladdal. Mana tak tahulah. Bila dah jenis betul benar. Haji kena wakaf situ. Haji tak ada suara, tak ada nafas dah kata. Barulah dia wakaf situ. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti situ. Okey, lepas tu macam betul lah. Jangan wakaf situ, itu tempat wasal dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab lain sunat wakaf di situ. Kita mazhab Syafi'i di situ bukan tempat wakaf, kita sunat wasal. Tapi tengoklah nafas kita macam mana. Samalah juga dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tengoklah setara mana kita boleh. Tapi dalam takbiratul ihram ni tak ada apalah. Allahu Akbar memanglah panjang situnya. Memang kita akan panjang pada lafaz Allah, itu syarat dia. Tempat panjang hanya satu saja. Tempat lain tak boleh panjang. Kemudian antara dua kalimah ni pula, ketiadaan diam yang lama antara dua kalimah, yakni Allah dan Akbar, iaitu diam yang lebih daripada qada bernafas dan penat. Kita biasanya dalam bab takbiratul ihram ni tak ada tu manalah. Kita biasanya berkaitan dengan ketiadaan diam yang lama ni ketika membaca Fatihah. Ketika takbir ni tak ada lah, sebab dia dua kalimah sahaja. Kita pun memang tak berhenti pun antara dua kalimah tu. Cuma kadang-kadang ada orang jenis Allahu Akbar, baru bunyi ujung tu pula. Tengah tu apa jadi, suara hilang. Suara hilang tengah tu. Lepas tu dia bukan berhenti sebenarnya, cuma suara dia hilang. Lepas tu Akbar ujung tu bunyi pula. Adalah seumpama tu bukan berhenti. Ni berhenti sungguh ni. Allah. Lepas tu lama Akbar. Tak ada lah. Yang biasa nak kena jaganya ketika membaca Fatihah, bukan antara kalimah Fatihah, ayat Fatihah. Kita berhenti satu ayat,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita berhenti. Kita nak sambung tu, jangan diam yang lama, diam yang lebih, qada bernafas dan juga qada penat. Dia qada bernafas ni tak samalah. Orang yang sehat qada bernafas dia sekejap je. Kalau orang tua qada bernafas dia tu panjang sikit. Tua pula capur dia nak capur lelah sikit. Jangan duk suka, ni cerita sungguh ni. Maknanya tua lagi capur ngelelah. Jadi dia berhenti satu ayat, dia nak mula ayat baru tu agak lambat sikit dia nak mula. Tak ada masalah. Sebab apa dia panggil qada bernafas? Qada bernafas. Orang muda macam mana qada bernafas dia? Orang tua macam mana qada bernafas dia? Orang uzur macam mana qada bernafas dia? Orang lelah mungkin dia kena tarik nafas sekali ke, 2 kali ke. Tengok qada bernafas. Apabila kita berhenti tu lebih dari qada bernafas, dipanggil putus mualak Fatihah. Wajib kena ulang balik Fatihah. Wajib kena ulang balik. Sebab apa? Sudah putus mualak, dia akan bicara di syarat Fatihah. Kita baca ayat Fatihah, kita berhenti, kemudian bunyilah apa-apa dapur. Contohnya kita pun perhati dengar ni. Apa benda bunyi dapur ni semain maghrib ni. Lupa nak tutup pintu sebelah dapur tadi. Zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu orang tua, dia kunci pintunya lepas pada masa nak tidur. Zaman-zaman dulu kan, orang tua sampai masa nak tidur dia pun pusing tengok pintu kunci, tikak kunci. Maghrib dia tutup je orang dulu. Ada ni? Kita ingat? Nak tidur baru kunci. Sekarang jangan. Sebab apa? Maghrib tu dia naik. Sebab apa? Sebab biasa maghrib tuan rumah ni tak perhati. Kalau tengah-tengah malam, tuan rumah pula jenis hak penakut, bunyi apa kok sebelah tu dia. Apa ni? Apa ni pencuri tu? Tuan rumah perhati. Maghrib tuan rumah tak perhati. Ni. Pernah berlaku. Tengah-tengah semai surah maghrib, bunyilah mocik tepi. Mocik tepi. Dak yang mana rumah dia dengan surau tu? Orang pun sudah semai, orang pergi tengok. Dia kata orang curi tu. Tapi orang curi tu larilah. Dia terserempok dengan makcik ni, pencuri tu lari. Maghrib betul-betul. Maghrib tu. Sebab apa? Sebab dikira maghrib ni tuan rumah ni tak berapa perhati lagi maghrib ni. Di tengah apa kata? Tengah kelang kabut maghrib ni. Jadi kita ni tengah semai bunyi. Kita pun kita baca Fatihah ni, kita berhenti tengah tu. Kita pun perhati dengar. Bunyilah suara kucing contoh. Putus mualak. Sebab apa? Diam yang lama lebih dia qada bernafas. Dia wajib kena ulang balik Fatihah. Tu bab Fatihah. Bab takbir ni tak ada timbul ni. Bab tak ada orang diam di situ, tak ada orang berhenti antara kalimah lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Jadi kita pergi pada contoh Fatihah nak nampak apa maksud diam yang lama. Kalau dalam takbir sebut diam yang lama ni, kita pun Allah Akbar. Tu dia yang lama dah. Siapa buat kerja gitu? Saya nak nampak masalah. Sebab tu syarat 21 syarat takbiratul ihram ni hak kita buat dahnya. Bunyi je banyak. Bunyi syarat takbiratul ihram 21. Satu syarat je tak cukup, maka takbirnya tidak sah, sembahyang tidak sah. Takut kita bunyi 21 syarat. Kita ngaji kita lain, tak ada bilang syarat gini ni. Siapa ke sebut bilangan 21 kan takut bunyi. Ni syarat ni untuk menentukan takbiratul ihram kita sah. Sebab tiap-tiap rukun dia ada syarat untuk sah rukun. Yang kita duk bilang rukun 13 itu budak umur 5-6 tahun. Kita nak ngaji syarat bagi tiap-tiap rukun. Satu syarat yang tidak dilengkapkan maka tidak sah. Jadi takbiratul ihram ni 21 kita bunyi mula-mula tu serung dah, takut dah. Tak ada ni. Ketiadaan diam yang lama antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Nak contoh pun payah. Diam yang lama mudah contohnya ketika membaca Fatihah. Lebih dia qada bernafas. Ni pernah orang mengajar.
Orang mengajar ni bukan orang bidang agama. Tapi orang mudah tu ramai pula tu. Orang bukan bidang agama. Hak turuk ni pula kadang-kadang ada juga orang hak bidang agama. Turuk orang yang bukan bidang agama. Baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Dia ajar mana? Berhenti sekejap. Kita niatkan apa yang kita nak, barulah kita sambung ihdinas siratal mustaqim. Dia ajar berhenti sekejap situ, putus molek. Mana boleh berhenti gitu? Kenapa? Orang jahil dia panggil. Bila berhenti sungguh seumpama tu, putus molek. Tiba-tiba dia tidak ulang balik, Fatihahnya tidak sah, semuanya tidak sah. Tapi dah kita, mungkin kita dah reti juga. Berbetulan pada dengan ayat wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon pertolongan, akan dikau kami meminta. Jadi sebelum kita nak sambung ihdinas siratal mustaqim, dia ajar supaya niatkan di hati apa yang kita nak. Jadi berhenti tu lebih daripada bernafas, putus mualak. Dia kena ulang balik Fatihah. Dia kena ulang balik. Dulu saya tak sebut ulang balik. Dulu saya sebut cara kapungnya, putus mualak wajib kena bismillah semula. Saya sebut gitu. Wajib kena bismillah semula. Lepas tu nasib baik ada orang tanya, wajib bismillah semula ustaz? Buat gini ke ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim. Bismillah semula tu disambung sama tempat dia berhenti tu. Bismillah semula ni kena ulang balik lah. Dia faham. Bismillah saja je. Sekarang ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia berhenti putus molek. Wajib bismillah semula. Sebab dia tanya, macam ni ke ustaz? Bismillah semula. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dah? Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Tak, maksudnya kena ulang balik. Ulang balik. Tengok. Kita cerita tu macam betul dah. Tak betul lah. Sebab kita sebut bismillah semula kan. Bukan ulang balik. Jangan orang faham ni, dia faham kot lain. Bila kata maaf 3 rukun panjang. Ni bicara bab majmu'ah. Maaf 3 rukun panjang. Mana 3 rukun panjang? Rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Maaf ustaz mana kita dah rokok dah sujud Kita pakai turut iman kita. Pada maaf. Maaf kita cerai dengan tu iman, bukan maaf dengan baru tinggal rokok. Tengok. Maaf kita ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Maaf ketinggalan. Rokok kita wajib kena buat. Sebab dia tanya, maaf 3 rukun panjang, mana rokok tak payah buat, sujud tak payah buat. Mana? Sebab dia tanya. Mana kita nak sebut ni kena sebut jelas-jelas. Tiba orang salah faham. Kalau kata putus molek, mula balik Fatihah, bukan hanya kena baca bismillah semula. Tak kena ajar gitu. Jadi kita bab diam yang lama ni dalam bab Fatihah lah. Fatihah sama, tasyahud sama. Dia tidak boleh diam yang lama antara tiap-tiap kalimah dan ayat. Itu bab Fatihah. Adapun takbiratul ihram ni tak ada lah. Dia diam yang lama ni diam lebih daripada qada bernafas dan penat. Qada bernafas macam sebut tadi lah, tak sama antara orang muda, orang tua dan orang hak tak bersihat, orang lelah ke. Diam yang lama ni terkadang dengan batuk. Tu pun tak apa tu, tak putus molek tu. Fatihah lah ni, Fatihah. Kita baca Fatihah, selesai tengah ayat selesai, Fatihah tak habis lagi. Kita batuk, lama sikit tu. Tu tak putus molek. Tu tak putus molek. Sama balik lepas daripada tu. Ataupun kita berhenti hujung ayat tu, jadi mari macam sebok apa? Sebok, sesak nafas apa? Sebok apa? Sebok apa? Sebok ni orang sedih tau. Lah, sebok kita tengok perkara tu jadi sebok. Sebok nak menangis tau. Ke mana apa? Kadang-kadang kan kita mari macam pening, macam nafas tu apa nak lepas. Sedang baca Fatihah ni.
Putus tak mualaf? Tidak. Sebab kita diam kerana qada bernafas. Sebab kita nak bernafas tak boleh. Lekat sekejap. Barulah lega. Kita pun sambung balik Fatihah. Mana diam saja-saja tak bolehnya. Diam lama lebih dia qada bernafas atau dan penat. Dan penat. Penat ni kata lelah dah. Qada lelah tu lah, penat. Penunta betul tak? Penat. Tapi kalau pintu penunta juga. Dah sungguh ni kalau pintu penunta juga. Tapi hak ni penat ni sedang molek tak boleh baca tau. Penat. Mana lebih daripada qada bernafas dan penat. Atau diam yang pendek yang dikosakkan dengan diam yang pendek memutus akan takbirnya. Memutus akan takbir. Allah. Sekejap je tapi dia niatnya nak takbir semula. Gitu. Dia niatnya nak takbir semula. Niat dia Allah tu mana apa? Dia tak ambuh tak jadi. Tak jadi. Maka dia kira diam yang lama putus tu. Kena takbir semula. Sekarang Allah diam sekejap baru. Tapi kosak di hatinya dia nak putuskan apa? Dia tak ambuh takbir tu. Maka tak ada takbir tu. Dia kena takbir semula. Ada ni. Allah, lepas tu dia jadi macam ada ni. Kosak memutuskan. Dia memutuskan ni kadang-kadang kita letak mana kosak berhenti. Itu kalau tengah semayang. Tu lain kosak memutuskan. Mana apa? Kosak nak berhenti. Batal semayang. Tu hak tengah semayang. Hak ni Allah kosak nak berhenti. Mana apa ni? Hak takbir Allah tu tak jadi. Maka dia kena takbir semula. Dia dalam semayang ni bukan kosak nak berhenti. Bukan kalau ta'liq gantung berhenti ni atas satu-satu perkara batal juga. Kita tengah semayang, tiba-tiba bunyi macam nak hujan. Maka kita bergantung di hati kita, kalau hujan turun, dia ampayang tu baju kering banyak. Dia nak berhenti semayang, maka batal lalu dah, bukan tunggu hujan. Kalau kosak nak, bukan kosak nak berhenti ni, berhenti jikalau. Dia ta'liq digantung kepada jikalau hujan contohnya, batal lalu dah. Dengan bahawa dalam semayang kita kena kekalkan niat semayang sampai selesai. Apa makna kekalkan niat semayang? Maknanya jangan niat nak berhenti. Bukan kekalkan niat semayang dengan bahawa dia kata niat semayang. Bukan. Kekal dengan bahawa kita tidak kosak nak berhenti. Kosak nak berhenti je, batal semayang. Itu sama dengan puasa. Puasa bukan kosak nak berbuka. Nasi standby dah depan. Batal dah lagi puasa? Dah lagi. Bila batal? Kita telang baru batal. Lebih daripada kosak dah lah nak berbuka. Nasi pun depan dah. Lepas tu duk mikir, ni bukan puasa Ramadan lah. Biasanya puasa sunat lah. Ke puasa Ramadan ada kosak juga gitu. Puasa sunat lah. Jadi mari lapor Lepas tu ambil nasi. Lebih dia kosak dah ambil nasi dah. Lepas tu tak jadi sipang semua nasi. Tak atas selagi tidak telang. Batal bila telang. Ada berbeza dengan semayang. Kalau puasa niat kosak nak berbuka batal dah. Puasa sunat, faham puasa sunat Kalau puasa Ramadan tak ada lah kosak nak berbuka tu. Jadi kalau kosak nak berbuka puasa tak batal selagi tak telang. Tak masuk ke dalam rongga halkum tu. Masuk rongga halkum makanan barulah puasa kita batal. Ada pun sembahyang lain. Dia kena kekalkan niat sembahyang. Jangan kosak nak berhenti. Jadi sekarang ni dia takbir Allah. Dia berhenti sekejap baru tapi kosak dia nak berhenti. Maka dia wajib kena takbir semula. Itu baru Allah antara dua kalimah. Dia diam sekejap tapi kosak nak berhenti, maka takbirnya tidak sah, dia kena takbir semula. Sama juga kalau selesai dah takbir.
Allahu Akbar. Kemudian kosak di hati dia nak memutuskan kembali. Makna apa? Takbir tu tak jadi semula. Maka takbir dia sudah tidak ada, semua dia sudah terhenti. Dia kena wajib takbir semula. Kalau kosak nak berhenti. Kosak memutuskan, ada kosak memutuskan ni kira tak jadi takbir tu. Maknanya apa? Berhenti orang panggil tak? Dipanggil kosak memutuskan. Maka takbir tu wajib kena takbir semula. Hak ni timbul persoalan. Ni kita kena ambil molek ni. Timbul persoalan. Terkadang imam. Ni terkadang imam. Dia Allahu Akbar. Tiba-tiba kita baru nak takbir. Dia Allahu Akbar semula. Ni. Jadi dia takbirnya 2 kali. Dia takbirnya 2 kali. Kalau kita mengaji dan kitab-kitab pendek-pendek, takbir yang kedua tu membatalkan takbir yang pertama. Takbir pertama sudah tidak dikira, takbir kedua pun tidak dikira, dia wajib nak takbir yang ketiga. Itu secara ringkas. Ni kadang-kadang kalau kita faham secara ringkas agak, apabila imam takbir kali yang kedua, ni dah kita beritahu ni. Takbir yang sah hanya takbir yang ganjil. Takbir kali yang pertama, takbir kali yang ketiga, takbir kali yang kelima, baru hak ganjil barulah sah. Sebab takbir yang genap, takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Takbir yang keempat membatalkan takbir yang ketiga. Jadi kalau takbir itu 2 kali, takbir yang kedua pun tidak sah, dia wajib takbir yang ketiga. Hak ni pada persoalan hak dia tidak niat keluar semayang. Adapun kalau tu imam tu takbir 2 kali, takbir yang pertama dia sudah kosak memutuskan, takbir pertama tu tak jadi. Pada ni dia Allahu Akbar, Allah niat salah ke ataupun dia adalah, mana dia kosak di hati dia sudah putuskan balik takbir yang pertama tu, maka takbir pertama tak ada. Dia takbir yang kedua, itulah takbir yang pertama. Hak kata takbir kedua membatalkan takbir pertama, hak ni tak berlaku sebenarnya. Dia Allahu Akbar, comel, ngolek dah, semayang dah ni. Nak wis semangat semayang, nak takbir ihram yang kedua pula, nak wis jadi double. Takbir yang kedua itulah yang membatalkan takbir yang pertama, takbir kedua pun tidak sah. Kena takbir kali yang ketiga. Ada ke orang seumpama tu? Takbir yang kedua dengan tidak memutuskan takbir yang pertama, hanya nak wis jadi double. Tidak ada. Maknanya kalau kita dengar Tok Imam takbir 2 kali, kita tanggung Tok Imam tadi sudah memutuskan takbir yang pertama. Takbir pertama ditambah. Jadi mana takbir kedua itulah takbir yang pertama semula. Takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama jika takbir yang kedua tanpa dia kosak untuk memutuskan. Takbir pertama tu dia tidak kosakkan memutus maknanya. Mana takbir pertama, okey, comel, jadi dah. Cuma nak jadi kuat. Takbir pula kali yang kedua. Jadi nak jadi 2 rukun qauli, nak banyak pahala. Barulah tidak sah takbir yang kedua dan membatalkan takbir yang pertama, kedua pun tidak sah. Kena takbir semula. Tak ada hak berlaku seumpama tu. Sebab ini pernah timbul persoalan ni. Sebab ada tu imam, dia Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar. Ni bukan semayang raya ni, takbir 7 kali ni, bukan ni. Jadi dia takbir semula. Jadi tu makmum hak tengah-tengah nak takbir ni, makmum pun lepas tangan semula makmum ni. Tu imam takbir 2 kali ni. Takbir yang kedua tu membatalkan takbir yang pertama, takbir kedua pun tak jadi, tu kena takbir ketiga. Kalau tu imam tadi takbir yang pertama memang jadi dah, comel dah, cuma nak takbir kali yang kedua, barulah takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Adapun kalau berlaku seumpama tu imam takbir kali yang pertama, kita makmum barunya nak takbir, imam takbir kali yang kedua, kita tanggung bahawa tu imam sudah memutuskan daripada takbir yang pertama. Faham?
Cuma tu imam, dia takbir yang pertama. Dia takbir yang pertama, tiba-tiba takbir dia tu ada masalah. Dia tambuh takbir tu. Dia niat berhenti, diputuskan. Tapi makmum ni Allahu Akbar dah belakang. Tu imam ni dia nak takbir semula, disunatkan takbir dengan perlahan. Allahu Akbar, comel ni takbir kuat. Lepas tu takbir kita tu niat tak lengkap ke, kosok ta'arud ta'ayun, apa niat salah ke apa ke, kita memang takbir pertama tu tak jadi. Tapi makmum di belakang ni sudah memulai takbir ihram. Maka kita disunatkan takbir kali yang kedua dengan perlahan. Setakat dengar di telinga saja. Allahu Akbar. Sudah. Tapi masalahnya ada speaker tu takut dengar. Kalau makmum terdengar, makmum tersedar, imam takbir semula kali kedua, makmum takbir dah tu kena lepas tangan semula. Sebab makmum tidak boleh mendahului imam. Memanglah makmum takbir kemudian daripada imam, sebab imam takbir dah. Tiba-tiba takbir imam tu tak jadi. Bila imam takbir kali kedua, yang kedua tu mana mengulangi, bukan kali kedua yang sebenar. Maka makmum hak takbir dah ni kena lepas tangan, kena takbir semula, semayang semula. Hak makmum ni. Tetapi kalaulah tu imam takbir keduanya dengan perlahan, makmumnya tak terperasan tu imam takbir semula, jadi makmum tadi ni sah dah dengan takbir dia, walaupun terjadinya takbir makmum mendahului takbir imam. Tak apa, dimaafkan. Sebab apa? Sebab tu imam ni tambuhlah jadi menyusahkan makmum. Tu imam Allahu Akbar, Berti tu. Nanti. Hak dalam tabir tu nanti saya nak takbir semula. Susah makmum gitu. Dahlah makmum pun payah juga nak dapat ni. Buat gitu pula. Mana kalau terjadi seumpama tu, takbir kita tu memang kita putuskan kembali, kita tak jadi kembali takbir yang pertama, makmum sudah memulai takbir di belakang. Kita takbir semula. Nampak macam kali kedua tu. Itu takbir semula kali pertama tu disunatkan dengan perlahan. Hak berlaku jarang-jarang lah. Ni ada tu imam Allahu Akbar, sekejap dia lepas tangan. Semula. Siapa peringkat? Makmum. Ni cerita sungguh ni. Allahu Akbar, makmum pun tengok sama makmum. Nanti dulu tengok dia. Tengok tu imam tu selesai ke tak lagi. Dah tu imam Allahu Akbar, lepas tu dia pun lepas tangan. Tak jadi. Jadi akhirnya makmum macam mana? Allahu Akbar, makmum ramai-ramai ni. Nanti dulu. Tengok tu imam macam mana. Ada tu imam yang seumpama tu. Ni was-was ke wallahu a'lam lah. Ada ni. Dia ingat baik. Kita nak niatkan putus kembali takbir kita tu bukan dengan was-was. Kalau kita niat, kita Allahu Akbar, takbir kita comel dah, niat kita lengkap dah, kita niat nak putuskan kembali, nak berhenti balik, nak takbir semula. Niat berhenti tu dosa dah, haram. Pada niat berhenti tu haram. Tak boleh berhenti semayang. Cuma kita cerita tadi, di takbir yang pertama, dia niat berhenti, dia takbir semula kedua, mana takbir kedua tu hak pertama. Tapi kalau niat berhenti ketika semayang dengan tidak ada sebarang kerana, berdosa, tu bab lain pula. Jadi maknanya kalau kita terjumpa tu imam yang takbirnya jadi 2 kali dengan kuat, maka kita menanggung bahawa tu imam menanggung. Kita ihtimal lah, kita letak kata tu imam tadi sudah memutuskan daripada takbir yang pertama tu. Tidak ada tu imam yang takbir kali kedua dengan bahawa takbir kali pertama comel molek, tapi nak jadi 2 kali takbir ihram, nak jadi 2 kali rukun qauli. Tak ada. Kalau buat gitu barulah takbir yang kedua membatalkan takbir pertama, takbir kedua pun tidak sah, dia wajib kena takbir yang ketiga. Nak dibicara dalam kitab.
Tapi hak seumpama tu tidak berlaku. Kalau berlaku takbir 2 kali, kebiasaannya takbir yang pertama sudah diputuskan, diniatnya tak jadi takbir yang pertama. Dan memperdengarkan akan dirinya, akan diri seseorang dengan sekalian hurufnya, sekalian huruf takbiratul ihram. Ini rukun kauli, syaratnya wajib dengar di telinga masing-masing. Wallahu a'lam. Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. 20 sifat hati yang keji dan terpuji, muka surat 28. Surat 28. Baris yang kedua daripada atas kalau bumi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Berseluruh gitu. Berseluruh ke disebut macam mana? Selora tu cakap kita dah. Selora. Berseloroh. Berseloroh. Betul dah sebut. Seloroh ni kain tau. Apa dia? Teloroh. Teloroh tu. Jadi seloroh ni apa dia? Kelolo, tahu kelolo? Lawak lah, jenaka. Tak kita dah. Tu bahasa standard. Lawak. Lawak apa? Pelawak. Nak panggil tak? Pelawak. Kita pelawak ni orang pembohong tau. Kalau kita pelawak, dia panggil pelawak. Pelawak lain pula. Pelawak mari melawak sekolah. Tu pelawak. Pelawak kita dah sebut. Mana apa ni? Lawak jenaka lah. Ni seluruh. Tak boleh kau sebut salah ni, dia akan makna lain. Berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Ini sambungan kata-kata yang berdosa, yang terhasil daripada sifat kecelaan hati kitanya, loba atas berkata-kata. Jadi kita tajuk terdahulunya adalah sifat kecelaan yang ke-10, yang terakhir daripada 10 sifat kecelaan dalam kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji ni. Jadi sifat kecelaan yang ke-10, hati itu loba atas berkata-kata. Bila hati loba atas berkata-kata, maka anggota zahir lidahnya pun berperanan. Sebab hati yang loba atas berkata-kata ni, hati umpama raja. Jadi anggota zahir ni umpama rakyat. Bila hati loba atas berkata-kata, maka lidah pun banyak berkata-kata. Kemudian bila banyak berkata-kata, banyaklah tersalah dalam berkata-kata. Jadi apakah di antara berkata-kata yang salah, yang berdosa? Bukan tersalah ni tak sengaja, bukan. Maknanya bila kita banyak berkata-kata, akan berlaku perkataan yang salah, yang berdosa. Contoh terdahulunya, berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mujadalah, jidal, berbantah-bantah, berlawan-lawan secara keras keng. Secara keras keng dipanggil. Dia berlawan, membantahi hanya semata-mata nak kemenangan je, tak mengalah. Itu di antara berkata-kata yang berdosa.
Sebab bila kita berbantah-bantah ni, dia akan sakit menyakiti di atas sesama orang Islam, maka berdosa. Ni. Pada ni di Belawang ni. Ini cerita berbantah-bantah hak dengan lidah. Hak sekarang ni banyaknya berbantah-bantah dengan jari. Dalam FB tu kan. Hak ni kata begini, hak ni lawang, hak ni kata begini. Kemudian, tu bukan berbantah-bantah. Itu bukan berbantah-bantah, bukan maki-memaki, cela mencela. Kalau kita biasa tengok hak berlaku dalam FB sekarang, ini bukan cerita FB orang-orang hak tak ada kaitan dengan perkara agama. Bukan dia berkelahi dalam bab sukan ke, bukan ni. Dia berkelahi dalam bab agama. Tapi bukan dengan berbentuk mendatangkan dalil, bukan. Dia lebih pada berbentuk maki-memaki, cela-mencela. Hak tu jelas sangatlah tu. Adapun didatangkan hujah berdalil, begian tu cerita lain. Kemudian tidak orang ni pun datangkan dalil pula. Tu panggil apa ni? Dia panggil munazarah. Kita nak cari kebenaran. Sebalik yang banyak berlakunya, timbulnya adalah maki-memaki, cela-mencela. Kemudian dalam perbantahan bukan untuk dapat kebenaran, untuk menang kerah keng, kita panggil kerah keng semata-mata. Ni hak berbantah-bantah ni kadang-kadang hak berbantah, kita bicara dengan perkataan dengan lidah ni, dia berbantah-bantah kerah keng, akhirnya dalam kitab tu kata gitu, tu guru tu kata gitu. Ni dia nak menang dia je. Bila bunyi kitab, kita berhentilah kitab, nanti kita tengok dalam kitab tu semulalah. Tuan guru tu yang kata, tuan guru kata ni, kita kena tanya tuan guru tu kembalilah. Hak hebatnya tuan guru hak dia kata, tuan guru yang berkata, tuan guru yang kita tak boleh nak tanya dah, mati dah tuan guru tu, lagi sedap. Mana dalam kitab, maka orang pun baliklah buka kitab, tak jumpa-jumpa, tanya dia semula. Saya tak ada arah je, dia kata, tak ada arah. Ni. Pergi jumpa tuan guru, bila saya kata seumpama ni. Ni hak berbantah-bantah yang diharamkan. Yang baik. Itu kalau dengan lidah. Sekarang dengan baik, dengan jari. Bukan hanya berbantah-bantah, bukan maki-memaki, label-melabel. Dajjal, Yahudi kamu ni. Apa setara tu sekarang ni. Ada orang yang mana kita buka FB dia, nampak dalam FB dia banyak kot share-share hak benda ilmu. Tapi tulisannya berat-berat. Ni masalah sekarang. Ada pula jenis label-melabel Yahudi Dajjal tu, FB-nya tidak boleh dibuka. Ni orang hak jenis sembunyi diri. Pada ni, dia tidak berani bertanggungjawab. Siapa kamu yang berkata seumpama tu? Dia sembunyikan diri. FB-nya tidak boleh dibuka. Ada kot seumpama tu. Dia hanya semata-mata nak berlawan saja, supaya boleh menang, supaya boleh mengalahkan orang lain. Itu hukumnya haram. Tapi kita jari ni diumpamakan dengan lidah. Sebab kolam ni diumpamakan dengan lisan. Kolam tulisan kita ni diumpamakan dengan lisan, diumpamakan dengan lidah. Bukan dalam hadis hak muttafaqun alaih, Nabi kata al-muslimuna man salimal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala. Orang Islam yang afdal, orang Islam terbaik adalah orang Islam, mereka yang selamat oleh orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang afdal, Nabi kata, adalah orang sesiapa yang selamat orang Islam daripada lidahnya dan tangannya. Sekarang betul tangan. Dia berbantah-bantah. Ni hak dalam FB.
Kemudian di antara berkata, ni cerita bab lidah ni, bukan cerita bab tangan, tapi tadilah. Qalam diumpamakan dengan lisan, dengan lidah. Mengejek-ngejek, menyenda-nyenda. Ni di antara contoh kata-kata yang berdosa. Ni mengejek-ngejek, menyenda-nyenda, memaki, melaknat. Tu lagilah di antara dosa-dosa yang besar. Di antara dosa-dosa yang besar, memaki, melaknat, itu antara dosa-dosa yang besar. Tambahan pula melabelkan Yahudi Dajjal. Ini lagilah berat. Melabelkan orang Islam Yahudi, itu lagi berat. Tambahan pula melabelkan Yahudi ni kepada siapa? Kepada ulama-ulama. Ulama-ulama telah dipengaruhi oleh Yahudi Dajjal. Ulama-ulama telah berani merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Ulama mana ni? Ulama satu dunia. Ulama satu dunia mana ni? Yang sembahyangnya jarak. Sembahyang jaraknya di Malaysia satu dunia. Macam mana jadi sembahyang jarak tu? Itu semua ulama-ulama yang sudah berani merubah agama Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka sudah terpengaruh dengan Yahudi, terpengaruh dengan Dajjal. Ni lagi berat ni. Mani-mani je. Dia Yahudi Dajjal ni mereka-mereka yang nak memecah belahkan umat. Tu Yahudi Dajjal nak memecah belahkan. Yahudi Dajjal laginya untuk supaya orang Islam ni sudah menjauhi diri daripada ulama-ulama. Tak, ulama ni tak beriman dah kedah akhir zaman ni, tak ada dah. Tak ada iman dah. Beriman dengan WHO dah. Tak beriman dengan Allah, tak ada dah. Ulama satu dunia ni, bukan satu Malaysia. Berani seumpama merubah. Tidak merubah, hanya untuk sementara, kerana ada maslahat. Kerana ada maslahat. Tidak ubah. Walaupun maslahat tu, yang makna maslahat tu kita dapat kata perkara ni jadi dapat maslahat, kalau buat jadi mudarat, walaupun bukan datang daripada orang Islam. Tambahan pula, kitanya orang Islam ambil maklumat daripada pakar-pakar perubatan orang Islam sendiri. Doktor-doktor tu jadi Yahudi pula kedah pula. Ni. Kalau ada orang seumpama ni pergi hospital, hospital buat apa? Yahudi pula kedah. Dia doktor lagi tu kan? Kena. Orang-orang maksud pembunuh ni tak tahulah. Dia kena sabarlah, jangan cepat sangat. Sebab semua tu akan dibentang di mahsyar. Kita tak puas hati, kita tenang dahulu tengok molek. Jangan nak cepat sangat. Mana kita sederhana, tahu berapa kenang, kita berundur dulu sebab kita tak kerti mana. Tahu berapa suka, kita diam sudahlah. Tahu apa suka tambuh cocok-cocok buat kising. Sudahlah, tak usah cocok lah, sebab bukan diwajibkan. Jangan duk kata apa-apa. Sebab apa? Sebab nanti kamu sampai ke kiamat tak boleh pergi Mekah. Sebab kerajaan Saudi sudah keluar kenyataan wajib kena vaksin COVID itu barulah boleh pergi Mekah mengerjakan haji. Jadi kalau golongan-golongan yang melampau seumur ni keras sangat. Tak apalah, kalau nama kamu naik untuk pergi Mekah, kamu berilah kepada orang lain. Boleh gitu? Tak boleh. Itu kewajipan. Nama naik kewajipan. Lepas tu macam mana? Cocok lah. Lepas tu sebelum ni saya kata macam-macam. Tu sabar dulu. Jangan cepat sangat. Jangan cepat sangat. Tak bersetuju, tak berkenan pun, sabar dulu. Jangan mudah-mudah. Macam mana? Ni tangan ni berperan dalam FB. Sabar. Kita serah pada mereka-mereka yang berkenaan, yang berautoriti. Tapi kita rasa tak berkenan, tak apa, kita diamlah. Ulama tidak akan berani nak merubah agama. Lepas tu Mekah Madinah pun jarak. Mekah Madinah pun Yahudi dah. Allah kata Dajjal dah ke dah. Sabar.
Kita duduk cerita-cerita bab jarak ni, kita semayang ni macam mana berjemaah kita. Syarat-syarat SOP tu lah. Syarat-syarat berjemaah hak 12 perkara tu. Kita lengkap dah SOP hak syarat berjemaah. Hak masalah rapatkan saf, benda ni luruskan saf, itu kesempurnaan fadilah. Ada ni. Berjemaah ni ada syarat-syarat untuk sah berjemaah. Kita lengkap dah SOP syarat berjemaah tu. Ngaji tu molek. Kemudian kita dalam mazhab Syafi'i, masyhur kitanya makmum ada muafiq, makmum ada masbuk. Kita melengkap dah syarat SOP makmum, muafiq, masbuk. Hak tu kewajipan. Adapun hak penjarakan ni sementara. Ini diputuskan oleh ulama-ulama berdasarkan kepada maklumat daripada doktor-doktor Islam sendiri. Bukan kita dalam agama tidak tolak orang kafir sepenuhnya. Faham tak ni? Kita tidak ditolak bermuamalah orang kafir, bukan. Kita tidak boleh turut agama mereka. Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi Nasara, walaupun Yahudi ni berapa kali mengkhianati Nabi SAW. Sehingga kan kita ni pergi hospital. Kemudian doktor menyatakan bahawa kita ni tak boleh kena air. Kita tak boleh kena air. Mana kita kena ganti dengan tayamum. Tiba-tiba doktor tu kafir, bukan doktor Islam. Kita dalam mazhab Syafi'i, doktor kafir pun kita terima. Daripada asalnya guna air berwuduk mandi wajib, akhirnya kita berpindah kepada debu bertayamum. Walhal kalau kita berpindah pada debu bertayamum dalam keadaan kita masih lagi belum sampai tahap keuzuran, maka tayamum kita tidak sah. Ini berkait dengan sembahyang. Ada ni. Melainkan kita ni betul-betul keuzuran tidak boleh menggunakan air, barulah syarat membenarkan kita berpindah pada debu. Tapi yang mengatakan keuzuran doktor kafir sekalipun diterima. Pandai ni. Sekalipun yang kata uzur kita daripada menggunakan air itu doktor kafir sekalipun, kita boleh terima hak ceritaan daripada doktor kafir. Ada ni. Mana bukan kata kafir ni tolak, bukan. Hak tu walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita maklumlah ayat tu, Yahudi Nasara tidak akan redha sehingga kamu mengikut agama mereka dalam bab agama. Ni semua kena jaga belakalah. Mana kalau kita ada rasa tak puas hati ke apa, tak berkenan, kita sabar, tengok dulu molek, gitu je. Jangan cepat-cepat. Tambahan pula kalau berkait dengan hukum hakam. Itu berkait dengan hukum hakam penjarakan yang mana diputuskan oleh ulama-ulama. Jangan duduk kita memaki, mengeji, sebab tulisan ni dalam FB ni dia akan berkekalan. Kita sekarang ni berkata ni sekali jalan, kalau tak ada rakaman mati lah. Habislah perkataan tu, ada ni, tak ada. Tapi kalau tulisan, bukan tulisan gini ni, hak di FB tu panggil apa tu? Hak di FB tu, lama mana duk ada dalam tu? Kita buang dah hak kita tulis FB kita. Tapi kalau ada orang ambil dah. Kalau orang ambil, hilang juga. Jadi kita tulis tu, orang pun ambil pula, kita tulis, orang share kepada orang lain pula. Apabila tuang FB asal sudah memadam hak dia punya FB dia tulisan dia tu, orang ambil tu terpadam juga. Tidak terpadam. Lepas tu sampai bila? Sampai selama-lama lah. Apa kata? Sabar, jangan cepat-cepat. Dalam bab furung agama ni, dalam bab penjarakan sah itu furuk agama, cabang agama, memang tidak akan timbul ijma', takkan timbul sekalian. Ini dah bukan dalam bab akidah. Dalam bab akidah satu je lah. Ini dalam bab furuk agama ni, macam tadi orang kafir, doktor kafir yang menyatakan kita tu uzur daripada menggunakan air. Mazhab Hanafi kata tak boleh pakai. Awak kena dapatkan daripada doktor Islam. Awak tak boleh pakai doktor kafir. Tu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.